meningkatkan peluang kebolehpasaran pekerjaan. Soalan saya, apakah plan strategik 100 hari iaitu KPI 100 hari kementerian dalam meningkatkan peluang ini untuk memantau keberkesanan latihan-latihan yang diadakan supaya dana yang disalurkan dapat dimanfaat sepenuhnya dalam memberi ruang dan peluang kepada angka 768,700 orang yang sedang menganggur yang disebutkan oleh menteri tadi. Ini penting, wow factor. Sir, dengan izin, pastikan 100 hari KPI Kementerian Sumber Manusia. Selain daripada memberikan 300, 500 one off, pastikan mereka mendapat pekerjaan yang sewajarnya. Terima kasih. Datuk Yang Bertuah. Yang Awak Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipercaya, satu soalan yang cukup panjang. Seperti mana Dewan Yang Mulia ini sedia maklum, dalam usaha mengatasi keadaan pengangguran, kerajaan sedang dan akan melaksanakan pelbagai pendekatan. Yang pertama adalah memperbanyakkan peluang-peluang pekerjaan sedia ada. Yang kedua adalah menambahkan ilmu-ilmu kemahiran di kalangan warga kerja supaya mereka jadi modal insan yang berkompetitif dan kompeten, dan supaya mereka dapat melaksanakan multi talent supaya majukan terus kekalkan mereka sebagai warga kerja. Dan seperti yang dibangkitkan mengenai dana yang disalurkan kepada agensi-agensi, memang kerajaan hari ini telah daripada MCO pertama sehingga hari ini telah memperuntukkan berjuta-juta ringgit untuk menambahkan ilmu kemahiran di kalangan warga kerja. Seperti mana yang diumum baru-baru ini, kerajaan akan melaksanakan plan strategik penciptaan pekerjaan nasional seiring dengan sasaran untuk mewujudkan 500,000 peluang pekerjaan. Selaras dengan usaha untuk menambah baik latihan kemahiran bagi meningkatkan peluang mendapat pekerjaan, mesyuarat Majlis Pekerjaan Negara yang dipenguruskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 22 September telah menyambut baik dan bersetuju dengan cadangan Kementerian Sumber Manusia untuk membangunkan satu platform digital serentak, single tracer, di mana kita akan mengenal pasti latihan-latihan diberikan kepada warga kerja, dan kita akan memantau sejauh manakah kerjaan mereka selepas mendapat latihan seperti ini. Dan single tracer diletak di bawah Kementerian Sumber Manusia. Selain daripada itu, dalam 100 hari ini seperti mana dibangkitkan Yang Berhormat, 3 program penting akan dilaksanakan. Yang pertama adalah second chance for people to excel. Ini peluang penempatan pekerjaan dan penjana pendapatan yang disasarkan kepada manfaat seramai 1,000 orang bekas panduan. Ini adalah amat penting supaya menjadikan menunjukkan bahawa ini adalah kerajaan prihatin untuk membela nasib semua lapisan masyarakat, tak kira sama ada mereka yang di luar ataupun baru keluar daripada penjara dan sebagainya. Dan yang kedua adalah induksi keselamatan dan kesihatan pekerjaan secara percuma, di mana latihan safety passport secara percuma kepada golongan graduan dan pekerja syarikat pengurusan kecil dan sederhana PKS yang tamat tempoh kad pasport atau baru menceburi bidang keselamatan. Peruntukan sebanyak 1.3 juta ditanggung oleh NIOS dengan mensasarkan 5,000 orang. Yang ketiga adalah kursus kemahiran setempat di 32 institut latihan JTM secara percuma. Sasaran kumpulan pencari kerja dan golongan yang hilang kerja akan diberikan latihan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Kuliah Bandar Baru. Datuk Speaker, terima kasih. Yang Berhormat Menteri, soalan saya ada 2 bahagian. Yang Berhormat Menteri, Kuliah Bandar Baru. Jangan panjang sangat. Ya. Yang Berhormat Menteri, di bawah kumpulan wang COVID-19, program subsidi upah dan insentif pekerjaan ini menelan 18 bilion. Bolehkah Yang Berhormat Menteri terangkan kepada Dewan apakah impak 18 bilion ini kepada pekerjaan yang dapat diselamatkanlah? Sebab dah bagi subsidi upah dan segala macam, pekerjaan tak hilang. Itu yang pertama, impak. Yang kedua, 29 Oktober nanti, Menteri Kewangan akan bentang bajet. Di bawah Kementerian Sumber Manusia, Yang Berhormat Menteri tadi sebut, ada ditubuhkan Majlis Pekerjaan Negara dengan sasaran 500,000 peluang pekerjaan. Bolehkah Yang Berhormat Menteri terangkan sedikit lagi, selain daripada yang telah disebut tadi, untuk bajet akan datang ini, nak wujudkan 500,000 peluang pekerjaan ini, apakah inisiatif utama untuk mewujudkan 500,000 peluang pekerjaan ini? Terima kasih. Silakan. Terima kasih
Tuan Yang Dipertua, dan terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat Bandar Baru Kulim. Satu soalan yang cukup penting yang memandangkan yang melibatkan kos yang begitu tinggi. 18 bilion yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bandar Baru Kulim adalah satu sumbangan ataupun peruntukan khas telah disalurkan kepada Kementerian Sumber Manusia melalui agensinya Perkeso secara berperingkat. Dan kita lihat sejak MCO pertama sehingga kini Tuan Yang Dipertua, dengan program Saksi Upaya ini menjadi satu program yang cukup popular di kalangan warga kerja dan pihak industri, sehingga permintaan yang cukup tinggi daripada pihak industri untuk memastikan kerajaan membekalkan peruntukan yang cukup bagi ketiga-tiga MCO. Dengan peruntukan yang begitu tinggi, kita sempat menyelamatkan. Apabila orang tanya apakah legasi saya sebagai Menteri Sumber Manusia dalam keadaan COVID ini, saya dengan bangganya boleh mengumumkan sebagai Menteri Sumber Manusia dengan peruntukan yang begitu tinggi, saya telah menyelamatkan ataupun membela nasib warga kerja seramai 2.9 juta orang. Dengan sumbangan 18 bilion, negara kita telah menyelamatkan nasib warga kerja seramai 2.9 juta orang dan juga melebihi 300,000 syarikat daripada gulung tikar. Ini adalah satu pendekatan yang cukup baik. Cuba Yang Berhormat bayang, hari ini dengan kadar pengangguran 4.8%, lebih kurang 700,000 orang menganggur. Ini pun menjadi isu. Cuba bayangkan tanpa peruntukan ini, mungkin 2.9 million warga kerja telah kehilangan peluang.